Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa hu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya kata Allah adalah bagi kamu, yakni pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan keredaan Allah dan bagi orang-orang yang mengharapkan balasan baik di hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya sama ada dalam masa susah ataupun senang. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid yang berbahagia, Tuan Nazir, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya pada malam ini dapat sekali lagi kita dipertemukan dalam pengajian kita, dan alhamdulillah kita berada pada bulan Rabiul Awal, ya, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang semua maklum, sudah semestinya lah bila Maulan Maulid ini banyak masjid atau surau akan mengadakan, ya, sama ada ceramah, kuliah, tazkirah, lebih kepada mengingati tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah semestinya lah kita bersyukur kepada Allah Taala kerana lahirnya kita ke dunia ini sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kita yang hadir pada malam ini dah banyak kita dengar kisah-kisah, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi lahir, ya, dan peringkat Nabi kanak-kanak, dewasa, hinggalah Nabi mendapat wahyu, ya, hinggalah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sehinggalah Nabi wafat. Jadi apa yang nak saya berkongsi pada malam ini, apabila kita mengingati, ya, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah semestinya lah kita kena membuktikan yang kita ni cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah bukti yang kita cinta Nabi? Apakah hanya sekadar kita mengadakan majlis ceramah, kuliah, ya, ataupun alhamdulillah kita berselawat? Apakah hanya sekadar itu? Tapi apa yang paling penting selain kita berselawat, kita mendengar tentang diri akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah semestinya lah kita kena tunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi itu dengan kita melakukan amalan yang mengikut sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita melakukan apapun amalan kehidupan kita mengikut tata cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, sama ada dalam apapun kehidupan seharian kita, dalam kita berkeluarga, dalam kita hidup bermasyarakat, dalam kita berjiran, ya, dalam kita makan, minum dan apapun
kehidupan kita, kita kena berusaha untuk menjadikan Nabi itulah sebagai contoh. Yang seperti mana yang kita baca dalam ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu terdapat contoh yang baik ya, dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah untuk malam ni saya terpanggil untuk berkongsi dengan sidang jemaah yang hadir, memandangkan kuliah kita khususkan bab solat ya. Jadi pada malam ni saya nak minta mungkin seorang siapa yang agak muda sikitlah, kita nak tunjuk tata cara solat yang menepati sunnah Nabi berpandukan kitab Mughni Al-Muhtaj. Ya, mungkin ada khilaf-khilaf kitab yang lain, tapi apa yang kita tunjuk ni berpandukan kitab Mughni Al-Muhtaj yang ditulis oleh Imam Asy-Syarbini ya, yang telah diambil daripada matan Minhajut Talibin yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita malam ni saya nak tunjuk daripada mula sampai habis, sampai salam. Jadi kita lihat apakah solat kita menepati tak tata cara yang apa yang Nabi sebut dalam hadis yang kita sering dengar, sallu kama raaitumuni usalli itu. Jadi kalaulah sekiranya mungkin apa yang kita lihat solat kita itu tak menepati apa yang Nabi buat, maka kita kena berusaha supaya solat kita ya kita kena berusaha untuk dapat menepati tata cara yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan berdasarkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat daripada tabi'in sehinggalah kepada ulama mujtahid bagi kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita dapat ikut mampu menepati sunnah, maka itulah bukti insya-Allah ya yang kita benar-benar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu buat. Tapi kalau kita tak mampu buat, kita buat sekadar yang kita mampu. Ya, mungkin ada halangan, keuzuran dan sebagainya. Boleh semua ya? Okey, baik. Jadi untuk malam ni saya nak lebih kepada praktikal terus. Saya tentang kuliah ceramah ni dah banyak. Baik. Boleh tak seorang? Siapa ya? Yang muda lah sikit, kalau yang berumur. Seorang, kita berdiri kat depan. Boleh? Okey, alhamdulillah. Besar pahala tu. Okey. Dekat depan. Sini pun boleh. Boleh. Oh, Allah. Okey, baik. Okey, baik. Menghadap sana. Sekarang kita cerita tentang contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat di contoh tauladan. Jadi antara contoh yang paling terbaik dalam amalan harian kita tidak ada melainkan solat. Betul tak ya? Jadi kita lihat tepat tak solat kita macam mana cara Nabi buat. Kalau kita betul yang kita ni cinta Rasulullah, kita usaha ke arah itu. Ilmunya pada kitab. Malam ni saya tak berpandukan kitab. Kita terus pada amali insya-Allah. Sampai habislah, sampai beri salamnya macam mana ya. Okey, baik. Kita mula dengan mula dengan berdiri. Baik. Kalau kita lihat cara berdiri yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW ialah dalam keadaan kakinya lurus macam ni. Cantik dah ya. Lurus. Okey. Ini bahu. Bahu dengan kaki, kalaulah ada paku, orang buat rumah tu kan, tak paku letak tali, ukurannya sama. Sini. Yang ni pun sama. Okey. Okey, baik. Sebab itu kalau kita solat berjamaah, kita solat yang berjamaah, yang sunnah, kita ikut sunnah, ikut Nabi macam mana, rapatkan saf. Baik, bila kita laki lurus, maknanya kita cuba lihat kaki bertemu kaki bawah. Ini rapat. Nampak? Bahu sama bahu. Nampak? Bahu sama bahu, kaki sama kaki. Kenapa boleh kaki bercantum? Sebab semua ibu jari kaki menghadap kiblat. Ini sunnah. Cuba kecilkan kaki. Abang kecil kaki. Okey, macam ni. Okey, kalau kecil kaki, okey, bahu bertemu. Kaki bertemu tak? Tak bertemu. Jadi kalau kebanyakan kita pun begitu kan. Jadi tak menepati sunnah.
Kita nak cerita tentang sunnah tadi kan, nak cerita tentang memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba kita bukakan kaki macam ni. Ada orang ramai solat kakinya dikangkang macam ni. Faham ya? Okey, cuba rapatkan saf. Okey, kita rapat. Rapat tu maknanya hujung jari kelingking kaki ni bercantum. Betul lah? Okey, sekarang bahu bercantum tak? Tak. Nampak? Bahu dah tak kena. Jadi yang sunnah Nabi kan rapatkan saf, kaki bertemu kaki, bahu bertemu bahu. Kalau kita dapat. Jadi macam mana kita nak supaya bahu kita bercantum, kaki kita bercantum, maka cara kaedah yang Nabi ajar, kedua-dua kaki kita lurus jari-jari menghadap kiblat, lurus begini. Lurus. Dan ukuran kaki ni pembukaan ukuran bahu ni lah, ni bahu ni. Inilah ukuran dia. Hujung. Ini bagi lelaki lah, yang perempuan dia rapat, perempuan kemudian ya. Jadi bila kita rapat dia akan jadi macam ni. Ni baru maknanya dia jadi rapat. Itulah pertama. Okey. Sekarang kita tengok pula untuk kita solat, kita niat. Niat sunat, lafaznya usolli fardhal maghribi salasa makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita tak faham apa yang kita niat, nak cakap Melayu pun tak ada masalah. Boleh ke tidak? Boleh. Ya? Tak ada masalah. Okey, baik. Okey, lepas niat, takbiratul ihram. Cuba takbir. Cuba pelan-pelan. Nampak? Cuba di sini. Okey, nampak? Yang ni. Yang sunnah ialah macam ni, dia dah hujung jari semua naik ke belakang kan. Jadi yang sunnah ialah ini kita punya bahu. Ini kita punya tangan. Bila kita angkat tangan ketika takbir, sunnahnya begini. Kena bahu sama hujung jari. Okey. Dan tapak tangan menghadap kiblat. Mana tapak tangan? Menghadap kiblat. Ini sifat mengangkat tangan ni. Kemudian hujung jari selari dengan cuping telinga, bawah dia. Ibu jari sama dengan bawah, hujung jari selari dengan cuping telinga. Dan tundukkan sedikit. Tunduk sedikit. Ini tunduk sedikit. Dan dibuka sedikit. Ini dia. Tapak tangan menghadap kiblat. Ini yang sunnahnya. Ini sunnah. Ya. Ini cara yang pertama. Dia ada dua cara. Ketika kita takbir, macam ni sifat mengangkat tangan yang menepati sunnah. Yang kedua, boleh macam ni. Yang kedua. Dia ada dua cara je. Okey, ketika takbir, Allahu Akbar. Okey, yang ni. Hujung jari selari dengan bahu. Rapat ke sini lagi. Condongkan ke bawah sedikit. Ni. Jadi ada dua. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tapi kalau kita mula takbir macam ni, mula takbir atau ihram macam ni, nanti waktu kita nak rokok pun macam ni lah. Jangan waktu mula takbir atau macam ni, tiba nak rokok, kita nak angkat macam ni. Tak menepati. Dia kena ikut turutan. Itu yang nak cerita tentang sunnah kan. Okey, ini cara yang kedua. Jadi ada dua cara. Okey, sekarang abang mula takbir, kemudian untuk ke rokok. Okey, sekali lagi. Okey, takbir. Takbir mula-mula dulu. Okey, takbir mula. Mula-mula. Allah. Okey. Tangan ni tangan kiri letak di atas pusat. Atas pusat, bawah dada. Kemudian pergelangan tangan ni pergelangan, pegang pergelangan tangan. Macam ni. Ni dia. Ada orang macam ni, ada macam ni. Itu mazhab lain. Kita cerita mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Macam ni. Inilah. Okey. Baca doa iftitah, tak payahlah baca doa iftitah, kita praktik amali di sudut rukun fi'li saja. Qauli tak perlu ya. Ada juga yang macam ni, tetapi tak menepati sunnah. Tak menepati. Sebab yang sunnah tangan kiri berada di atas
Pusat. Kalau macam ni, pusat tak? Tak. Dia dah kiri. Memang ada. Ha? Ada yang kata pegang hati. Pegang hati. Ha. Yang tu macam-macam pendapat lah. Tapi yang kita pegang, apa yang ada dalam kitab kita, tangan kiri berada di atas pusat, di bawah dada. Atas pusat. Ha, macam ni. Ha, macam tu. Ni rapat, genggam. Okey. Sekarang kita nak rokok. Macam mana cara kita nak mula rokok? Tangan kita macam mana untuk sampai ke lutut? Okey, habis Fatihah, habis surah, okey nak rokok. Baca takbir. Allahu Akbar. Okey. Baik. Tengok ya. Baik, bangun dulu. Kat mana kesilapan tadi? Kesilapannya tadi, sepatutnya cuba buat sekali. Nak rokok. Okey, pelan-pelan. Okey, tangan tetap macam ni. Kalau kita mula takbirnya macam ni, tak apalah. Kalau macam ni lah. Okey, tetap macam ni. Bila kita nak rokok, tapak tangan semua turun ke lutut. Ikut lutut. Macam tu. Jangan ketika kita nak rokok, Allah. Ada orang dia pegang peha, dia lurut peha ke bawah. Lurut peha. Ayat tu tak menempati sunnah. Dia terus tapak tangan terus pegang kepala lutut. Tapak tangan pegang kepala lutut. Dan jari-jari, ni jari-jari semua lurus ke bawah. Lurus ke bawah. Bukan macam ni. Jari lurus ke bawah. Ya. Ini sunnah. Jari lurus ke bawah. Tapak tangan pegang kepala lutut. Okey, yang ni dia kena tegak macam ni. Macam ni. Kepala ke bawah. Dia sama. Ni menepati sunnah yang macam ni. Okey, sekarang iktidal. Okey, baik. Iktidal mula dengan sami Allah. Tangan kita macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Tangan ini dia kena tapak tangan masih kekal. Cuba tapak tangan kekal ke depan. Cuba angkat untuk iktidal. Nampak? Macam tu. Macam ni turun ke bawah. Ya. Sebab apa yang kita lihat kadang-kadang waktu takbir cantik dah, Allahu Akbar. Bila nak rokok, Allahu Akbar. Bila nak iktidal, sami Allahu liman hamidah. Dia pegang macam ni, kadang ada terbalik pun ada. Ini yang kita lihat yang banyak berlaku dalam masyarakat. Betul ke tidak ya? Jadi bila nak iktidal, tangan dia macam ni, dia pegang peha, macam ni je. Macam ni pun ada. Jadi kalau macam ni bermakna tapak tangan kita menghadap kiblat ke? Tak, membelakangkan kiblat. Jadi yang sunnahnya ialah ketika iktidal, ketika kita sami Allah tu, tapak tangan masih kekal menghadap kiblat, dan sifat tangan ini ketika kita berdiri sama macam mana sifat tangan ketika kita melafazkan takbiratul ihram. Kalau kita angkat takbiratul ihram tadi dekat atas, sami Allahu liman hamidah. Macam tu. Bukan waktu iktidal sami Allahu liman hamidah. Ada macam ni. Jadi tak menepati. Jadi kita selama ni sambut Maulid Nabi, cinta Nabi, tapi solat kita pun tak ikut apa yang Nabi ajar. Jadi kita nak buktikan yang kita cinta Rasulullah ni, usahalah setakat yang kita mampu untuk kita dapat. Ya. Okey. Sekarang kita nak turun sujud. Okey, cuba turun sujud. Tak perlu takbir, tak perlu angkat tangan, turun sujud. Angkat tangan ke tidak? Tak perlu, lapas saja. Okey, baik. Cuba lihat. Pertama nak sebut, ni ilmunya ya, ilmunya. Ketika kita sujud, yang sunnahnya ialah jari kita, ni jari. Lurus rapat-rapat, jari rapat. Bukan buka. Jari rapat. Ilmunya pada kitab. Nanti kita kuliah kita akan ajar ilmunya. Sekarang kita praktikal amali. Nampak? Dan hujung jari ini selari dengan telinga. Dia boleh dua, bahu boleh, telinga pun boleh. Ya. Ini telinga. Dia punya selari. Dan perut dengan lutut, lambung tu dijarakkan. Kalau perempuan dia rapat.
siku pun sama, renggangkan, macam ni. Ini sifat Nabi ketika sujud. Tangannya rapat. Rapat jari rapatlah, ini sifat dia. Jadi kalau selama ni orang sembahyang kadang-kadang tangan ada terbuka, jadi kita usahakan rapat. Okey, sekarang cuba bang kepalanya ke sini, tengok kaki pula. Kaki pula. Okey, baik. Okey. Yang sunnah ialah kaki nampak tak jari ni? Nampak kan? Yang sunnah semua tak nampak jari kaki, semua dilipat. Macam ni, dan dijarakkan. Bagi mazhab Imam Syafi'i, sunnah jarak. Perempuan rapat, lelaki jarak. Tapi ada juga orang lelaki dia rapat. Itu mazhab Imam Hanafi, memang ada mazhab lain. Tapi yang kita cerita mazhab Imam Syafi'i. Kalau orang tanya mana dalilnya, kitab Mughni Al-Muhtaj. Kita boleh buka kitab tu nanti. Ini segi ilmunya ada pada kitab. Jadi kita rapat dan semua jari kita nampak. Ini sunnah. Maknanya daripada belakang nampak tak jari kaki? Ini masih nampak ni. Ini masih nampak. Sebab tu ini masih nampak. Ditekankan lagi. Kalau kita mampulah. Mampu tak? Lipat. Tak mampu dah. Tak mampu jangan paksa. Patah ni. Okey, baik. Ni. Pastikan jangan sujud kakinya macam ni. Macam ni. Kalau macam ni, balik awal. Balik awal. Tak sah solat kita. Sekurang-kurang ibu jari ni lipat menghadap kiblat. Sekurang-kurang satu ibu jari. Tapi kalau macam ni, ini tidak dinamakan perut jari. Faham? Ini tepi. Ini kalau ada orang sujud macam ni, apatah lagi kadang-kadang ada yang sujud macam ni. Habis. Jadi kalau ada yang lihat, kita tegur lah, jangan kita biar. But mungkin selama ni dia tak tahu yang ni asal kakinya letak macam ni, bagi dia sudah sempurna sujud. Ia melibatkan rukun syarat sah sujud. Sekurang-kurang perut jari kaki. Ini perut, dipanggil perut. Sekurang-kurang satu jari. Sunnahnya ke semua. Macam ni. Tak nampak. Ini yang sunnah. Okey. Baik. Kemudian duduk antara dua sujud. Tengok ke depan pula. Ke depan. Duduk sujud. Okey. Kaki belakang. Nak tengok kaki belakang. Depan. Okey, duduk antara dua sujud. Okey. Cuba lihat. Yang sunnah ialah, ini tak menempati sunnah. Tak menempati, ya. Yang sunnah, kaki kiri ni duduk di atas kaki kiri. Okey, macam ni, duduk atas. Dan okey. Yang ni, okey, cuba sujud lagi sekali. Okey. Yang ni macam ni, dia angkat timbuk macam ni. Yang ni sunnahnya kalau kita mampu 90 darjah. Ni jangan diangkat. Dia kena lurus. Okey, cuba duduk. Yang ni saya pegang. Duduk. Boleh? Boleh. Tinggi. Boleh tak? Boleh tak? Cuma yang ni kalau boleh masuk lagi ke dalam. Cuba sekali lagi. Masuk ke dalam. Macam ni. Ini pun masih saya ingat. Kalau kita mampu, kalau mampu macam ni. 90 darjah. Dia kalau mampu macam ni. Nampak? Ni. Lurus. Kalau mampu. Kalau tak mampu, jangan dipaksa. Kan ikut kadar kemampuan. Kalau dah memang macam ni, Ustaz. Kalau macam ni, patah nanti kaki, tak boleh. Jangan. Kita buat sekadar yang mampu. Jadi, sunnahnya begini. Nak cerita tentang sunnah. Okey, baik. Sekarang kita lihat depan pula. Duduk. Tangan kita, waktu duduk antara dua sujud. Okey. Cuba tengok. Okey, tengok tangan. Tangan ni, kalau di segi ilmunya, tak menepati sunnah. Sebab apa? Sebab hujung jari ke bawah. Dia sunnahnya macam ni. Ni. Nampak? Ukurannya kepala lutut, hujung jari semua ke depan. Ni,
Jangan lebih macam ni. Maknanya hujung jari semua lurus menghadap kiblat dan dijarakkan sedikit. Jarak sedikit. Okey. Azan. Okey. Kita bagi dulu azan, duduk tahiyat akhir, salam habis. Boleh ya? Kita selesaikan yang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
zid wa innaka la tukhliful mi'ad. Okey, insya-Allah kita habiskan ya sedikit. Okey, sekarang kita duduk dipanggil iftirash, duduk tahiyat duduk antara dua sujud, dan kita duduk tahiyat akhir terus. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat, tengok sana. Ya, sebelum salam. Kakinya ke sana. Kepalanya ke sini. Kepalanya ke sini. Sini. Ni, kepala ke sini. Nak tengok, tak nampak. Okey, abang sujud dulu. Sujud dulu. Okey, baik. Ini duduk tahiyat akhir. Tadi dipanggil duduk iftirash, duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal, sunat. Sekarang tawarruk dipanggil. Ya, pertama, yang ni kekal macam ni. Kalau mampulah, kalau kita mampu. Okey, sifat dia bila duduk tahiyat akhir, kaki kiri masuk macam ni. Dia keluarkan sedikit. Dia nampak ujung sedikit. Punggung duduk atas lantai. Cuba duduk. Boleh? Tak boleh. Okey, baik. Dia akan jadi macam. Sebab apa jadi macam ni? Sebab apa? Sebabnya kita tak dibimbing ketika umur 7 tahun. Bila dah umur dah dewasa, jadi agak keras. Jadi kalau dah tak mampu, jangan dipaksa lah. Tapi kalau dah kita biasa, tak ada masalah. Ya, dia macam ni. Ya. Kalau dah biasa, dia masuk sini, ini kekal, masuk sini, dia akan duduk macam ni. Nampak? Ya, dia jadi macam ni. Sebab dah biasa. Kalau tak, ini yang sebenarnya kalau kita mampulah. Maknanya 90, kekal macam ni. Semua jari-jari menghadap ke kiblat. Kalau kita mampu. Nampak? Kalau tak mampu, ikut kadar yang mampu. Tapi yang banyaknya macam ni lah. Nampak ya? Jadi kalau macam ni, memang jarinya tak semua mengarah kepada kiblat. Ya? Okey, baik. Sekarang, kita tengok tangan ke depan. Okey. Yang nak, waktu bila tangan jari kita ni, kita nak angkat yang menempati sunnah. Sebab macam-macam kita lihat. Ada yang ketika dia mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu, dah angkat tangan. Kemudian belum lagi habis, dah jatuh tangan. Jatuh jari ya. Okey. Yang sunnah ialah ni tangan kiri. Tangan kiri, sifat dia hujung jari selari dengan kepala lutut dan direnggangkan sedikit. Renggang sedikit, bukan rapat. 3 jari, jari kelingking, jari tengah, jari manis dilipat. Lipat macam ni. Lipat. Ni nampak tak kemas, ke dalam lagi. Kita lipat ke dalam bagi sempurna. Ya. Nampak. Okey. Ni macam ni. Ini keadaan. Kemudian macam mana keadaan waktu bila keadaan jari kita ni ketika kita angkat, macam mana bentuk ibu jari dengan jari telunjuk. Ada macam-macam versi lah kita nampak. Yang sunnahnya ada 3 cara. Pertama, ketika kita angkat, ibu jari boleh kat bawah satu macam ni. Yang kedua, jari tengah dia berada di bulat macam ni. Ni yang kedua. Boleh. Yang ketiga, hujung jari tengah berada di tengah ibu jari, aras tengah ni. Ni kita punya ni, macam ni. 3 cara. Boleh bawah, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi. 700 tahun dah umur kitab ni. Sekarang baru kita gali-gali kita jumpa lah kan. Mungkin sebelum ni kita lepas pandang dalam hal ni. Baik. Sekarang waktu bila jari ni kita nak angkat. Ya. Okey, kita baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an dia dah angkat dah, nampak? Sebab apa? Sebab kita tak pernah dibimbing. Tak pernah dibimbing untuk mengikut sunnah. Jadi waktu asyhadu dah angkat tangan.
Belum. Jari belum lagi. Dia waktu asyhadu alla ilaha illallah. Illa tu baru angkat. Illallah baru angkat. Bukan asyhadunya. Ketika asyhadu alla ilaha illallah baru angkat. Nampak? Baru angkat. Baik, bila kita angkat illallah ini, makna dalam hati kita, waktu tu kita mengesakan Allah itu Allah tu aja Tuhan kita, tak lain dah. Illallah, Allah aja. Baik, tengok jari dia ni, tak tepat sunnah. Jari kita bukan telunjuk tegak macam tu. Yang sunnah dicondongkan sedikit. Condongkan sedikit. Condong. Jangan digerak-gerak macam ni. Jangan digerak. Ada yang gerak macam ni, ada yang macam ni. Itu mazhab lain ya. Kita yang mazhab Imam Syafi'i kita tidak perlu digerak. Okey. Jadi yang ni ni dibuat bawah macam ni pun tak apa. Okey, yang ni tunduk sedikit. Baik. Sampai bila ni jari ni yang kita kena angkat tangan ni? Biasa sampai bila? Sampai habis illallah kita jatuh tangan ke ataupun macam mana? Kebanyakan. Sampai habis salam. Mana jari tetap dalam keadaan tegak ke atas. Jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dah jatuh tangan. Dari segi solatnya masih sah, hadis sunat. Tapi nak cerita yang nak ikut sunnah tu. Okey, sampai habis salam, kemudian kita bagi salam. Okey, cuba bagi salam. Lagi? Okey, menepati sunnah tak? Baik, yang diajar kepada kita, apa yang Nabi sebut, sunnahnya ialah salam yang pertama dengan salam yang kedua itu ada perpisahan. Maknanya ada berpisah di situ. Macam mana berpisah macam mana? Dia macam ni. Nak cerita. Assalamualaikum, muka kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu. Itu dia. Ya, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua masih di sini lagi. Itu tidak ada berpisah. Maknanya antara satu ke kanan dia kena ada berpisah. Maksudnya yang sunnah jangan tak ada tunduk angkat. Ada orang bila salam dia tunduk. Dia macam kepalanya tunduk. Tak. Ya. Kepala kita masih kekal mata menghadap tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan masih di. Belum dah habis rahmatullah tu baru turun. Ya, dah habis selesai baru kita turun. Itu sunnah. Okey, sekarang lepas salam orang buat apa biasanya? Sapu muka ya? Ada tak? Okey. Cuba sapu muka tak lepas salam? Macam mana sapu? Ada yang macam ni, ada yang macam ni, macam-macam. Jadi yang sebetulnya macam mana? Sebenarnya sapu muka ni memang ada hadis tapi hadisnya daif. Lemah. Ya, nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi kalau ada orang buat, jangan salahkanlah. Ya, tetapi dia memang ada hadis tapi mengikut hadisnya tu daif. Ada malah mengatakan daif jiddan, daif yang amat sangat. Cuma kalau nak buat pun tak apa, tapi kalau nak buat biar betul-betul lah. Yang betulnya kalau nak buat bukan macam ni. Bukan letak belakang. Daripada ubun-ubun ke muka. Itu dia sunnah. Tapak tangan, letak ubun-ubun, kemudian kita lurut ke muka. Macam tu. Jangan daripada dahi. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu macam ni pun ada. Ada yang macam ni. Jadi yang tepatnya ialah kalau nak buat betul-betul daripada ubun-ubun tempat kalau baby dulu yang kecil tengah tu kan, pegang lurut muka ke bawah. Itu dia. Okey, habis dah. Itulah. Itu dari segi praktikalnya. Ilmunya pada kitab. InsyaAllah nanti kita akan belajar dalam ilmu dalam kitab, nak tahu apa wajib, apa sunat, apa yang boleh makruh. Okey, terima kasih banyak bang. Tadi minta, ada suatu permintaan sebelum tu, dia kata, Ustaz boleh tunjukkan tak cara tangan ketika berdoa, ketika doa kunut. Ya? Okey. Macam-macam kita lihat. Ada yang macam ni. Betul? Ada yang macam ni, ada yang macam ni.
yang sunnah, yang menepati sunnah yang macam mana? Baik, dalam kitab kita ni disebut, dalam kitab Mughni kata apa? Saya sebut ya, mengangkat tangan ketika membaca kunut dengan menghalakan tapak tangan ke langit. Macam ni. Menghalakan tapak tangan. Mana tapak? Ke langit. Kalau macam ni, menghalakan tapak tangan ke muka. Kita ke muka. Jadi kalau kita berdoa ya mah, lepas solat pun macam tu. Macam ni. Dia boleh rapat. Sebab dalam segi falsafahnya, kalau orang bagi, kita hulur tangan macam ni ke macam ni? Kalau macam ni agak-agak orang bagi, dapat tak? Dia tak dapat. Malah kadang-kadang ada orang baca doa tutup mulut. Amin, amin. Apa benda yang kita minta, tapi kita minta tu bukan sungguh-sungguh. Kalau minta sungguh-sungguh, macam ni. Kalau barang tu besar, angkat. Yang sunnah kalau angkat ni, ukurannya ni. Angkat macam ni pun boleh. Ya? Yang macam ni pun boleh. Yang ni sunnah. Kalau kita ketika berdoa, doa kunut macam ni lah. Nampak ya? Bukan macam ni. Yang ni tapak tangan menghadap muka. Dia sunnah tapak tangan menghadap ke langit. Macam tu. Itulah tata cara yang disunnahkan. Jadi sekadar itu insya-Allah ya, di segi amalinya, ilmunya pada kitab. Yang ni insya-Allah dalam kuliah kita akan terangkan yang mana sunat, yang mana wajib satu persatu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sidang jemaah dengan apa yang dapat kita kongsi pada malam ini, kita dapat membuktikan tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cubalah berusaha sekadar yang kita mampu untuk menepati sunnah Nabi, terutama ketika mana kita solat insya-Allah. Jadi sekadar itu, semoga ada manfaat dari apa yang dapat kita kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan kami bersyukur ya Allah pada malam ini dapat mempelajari ilmu yang amat besar manfaatnya pada kami ya Allah. Semoga solat kami diterima, semoga solat kami menepati tata cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kami amat menyintai Nabi kami ya Allah. Kami amat merindui Nabi kami ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon segala pertolongan ya Allah. Kerana sesungguhnya kami yakin ya Allah, amalan yang mula-mula ditanya di hadapan-Mu nanti ialah solat. Mana mungkin kami dapat menyelamatkan diri kami jika solat kami tidak diterima, jika solat kami tidak ada nilai di sisi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kami perolehi pada malam ini, kami dapat berusaha untuk menyempurnakan solat yang kami lakukan daripada awal hinggalah akhir. Terimalah doa kami, terimalah amalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.